Hello guys, welcome to my channel. Okay, hari ni aku nak review sebuah telefon daripada Redmi, iaitu yang Redmi Note 11 yang baru dilancarkan pada bulan lepas. Phone ni mempunyai spek yang agak tinggi lah untuk harganya. Yes, dia agak berbaloi harganya kerana terdapat banyak cirinya menarik pada telefon ini. Contohnya, aku akan cerita tentang kelebihan dan kekurangan pada telefon ni. So, stay tune. Okay, kelebihan yang aku sebelum bagi tahu kelebihan, aku akan cerita tentang spesifikasi tentang phone ni. Okay, phone Redmi Note 11 ni dijanakan dengan chipset pemprosesan Snapdragon 680, iaitu yang berasaskan 6 nanometer. So, tapi dia hanya support dalam rangkaian 4G saja. Dia tak support 5G. Even sekarang banyak je phone yang support 5G, tetapi phone ni tak support. Mungkin sebab dalam line up Redmi Note 11 ini merupakan line up yang paling basic sekali. Di dalam kotak, phone Redmi Note 11 ni didatangkan sekali dengan casing dan charger yang mampu mengecaskan smartphone ni dengan dalam masa sejam macam tu dah, daripada 0 hingga 100. Sebab charger yang dibekalkan merupakan charger yang fast charging 33 watt, tetapi dia berbeza sikit pada sebelumnya. Contohnya dia 33 watt Pro. So dalam 0 hingga 100 tu memakan masa yang singkat. Lepas tu, smartphone Redmi Note 11 ni juga dia datang dengan 3 pilihan warna kalau tak silap saya, iaitu warna biru gelap ni, lepas tu starry blue yang warna biru keputihan sikit tu, dia macam glowing sikit tu. Lepas tu yang akhir sekali iaitu warna hitam. Tapi bagi tekstur di belakang ni, untuk warna hitam dan warna biru gelap ni, dia tekstur matte finish. Berbeza dengan warna starry blue, iaitu dia kemasan glossy. Dia lebih mendekatkan cap jari lah, fingerprint magnet kepada bodinya. So untuk bentuk phone ni, dia lebih kepada petak, mengikut bentuk phone terkini, iaitu lebih kepada bentuk petak. Sebab manufacturer sekarang banyak mengikuti Apple bagi design yang latest smartphone sekarang. So bagi bentuk kamera seperti biasa, berukuran petak, serta dilengkapi dengan main sensor bagi kamera wide dia, iaitu 50 megapiksel, diikuti dengan kamera ultra wide dia, iaitu 8 megapiksel, dan dua lagi lens itu ialah depth dan macro lens yang bersaiz 2 megapiksel. Bagi gambar, smartphone ni juga mampu memberikan hasil gambar yang agak baik untuk tanda harganya, iaitu bagi tanda harga RM799 agak berbaloi, kerana hasil gambar yang dapat dihasilkan kelihatan agak natural, dan sharpness agak tepat, dan noise agak kurang apabila tangkap gambar dalam keadaan cahaya yang cukup. Tetapi lain pula ceritanya apabila menangkap gambar pada situasi yang gelap. Untuk main sensor je agak okey apabila merakam ataupun menangkap gambar ketika waktunya gelap. Tetapi untuk kesemua lensa ni agak basic, biasa-biasa saja. Dia tidaklah terlampau baik. So saya recommend untuk kalau nak tangkap gambar yang
cantik untuk atau okey-okey lah untuk waktu yang tidak mempunyai cahaya, anda perlu menggunakan main sensor dia untuk mendapatkan kualiti yang agak better lah, agak baik. So untuk bateri, smartphone ni dilengkapi dengan bateri bersaiz 5000 mAh. Dalam penggunaan harian, smartphone ni mampu menjalankan semua aplikasi dengan lancar. Dari penggunaan pagi sampai ke malam tak ada masalah. Sebab ya macam biasa, phone ni dilengkapi dengan bateri yang besar, iaitu 5000 mAh. Kalau baterinya sikit pun, habis cepat pun, boleh je charge dengan menggunakan charger yang diberi dalam kotak tu, iaitu yang dibekalkan dengan 33 watt, 0 hingga 1 lebih kurang dalam masa sejam saja. Okey, untuk skrin dia, iaitu berukuran 6.43 inci, AMOLED display dengan 90Hz. So untuk phone mid range yang berharga RM799 ni, dilengkapi dengan 90Hz. Ia merupakan package yang agak lengkap untuk phone mid range pada tahun ni. Berbeza lah dengan phone yang dulu. Hanya contohnya phone Redmi Note 10, iaitu dia AMOLED juga, tetapi dia bukan 90Hz. Berbeza dengan Redmi Note 10 ni, dia 90Hz plus AMOLED, so more better lah. Dari segi kecerahan juga, dia mampu menghasilkan cahaya yang agak terang walaupun berada di panas bawah matahari yang terik. Contohnya sebab phone ni dibekalkan dengan skrin AMOLED yang menghasilkan nits yang tinggi, iaitu mampu mencecah 1000 nits. So untuk kegunaan bawah cahaya matahari tak ada masalah. Untuk kamera selfie dia agak okey, tetapi dia memerlukan cahaya yang cukup juga. Dia memerlukan cahaya untuk mendapatkan hasil gambar yang bagus dan natural. Kalau tidak mempunyai cahaya yang cukup, hasil gambar tu kelihatan tidak tepat dan biasa-biasa saja. Dia tak terlalu baik. So overall, smartphone ni sangat bagus dari segi design semua tu. Dan didatangkan dengan MIUI 12 dalam kotak. So lepas beli tu boleh je update pada MIUI yang latest, iaitu MIUI 13. Bukan itu saja, phone ni didatangkan dengan dua variant, iaitu 4GB RAM dan 128GB storage, dan paling tinggi lah, highest variant, iaitu 6GB RAM, 128GB storage. So untuk penggunaan yang lebih lancar dan smooth, saya sarankan untuk belikan yang higher spec lah, untuk guna lebih lama, sebab dia mempunyai RAM yang lebih besar dan storage yang agak tahun 2022. So smartphone Redmi Note 9 ni juga dilengkapi dengan dua stereo speaker. So untuk mendengar muzik pada smartphone ni agak bagus. Dia tidaklah terlalu bagus sampai macam setara dengan phone flagship yang menggunakan dua speaker, tetapi untuk price range ni merupakan alternatif yang agak baik, kerana banyak je phone yang tidak support stereo speaker, even dengan harga yang macam ni.
So ni merupakan advantage yang ada pada phone ni, Redmi Note 11 ni. So dari segi comfort dia, untuk pegang semua selesa saja. Dia petak, tetapi dia tak petak macam iPhone yang 12 series atau 13 series tu, sebab dia still ada melengkung di tepi. Kalau macam iPhone tu, dia petak memang petak betul-betul, dia tidak melengkung seperti ni. So ini more comfortable to hold, comfortable to hold dengan lama, sebab dia lebih selesa dan saiz dia tidaklah terlalu besar compare dengan phone-phone lain yang bersaiz 6.67 inci. Ia tu agak besar pada pendapat saya. Saya suka phone yang agak dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Phone ni juga dia boleh support menggunakan dual SIM, so dan extended memory. Kalau nak tambah memory, katalah tak cukup 128GB, boleh saja beli SD card untuk tambah memori pada smartphone ni apabila kita hendak gunakan dengan lama. So no problem. Untuk penggunaan harian, dia memang tidak ada masalah. Everything battery smooth dengan bantuan 90Hz pada display smartphone ni. Dia untuk bermain media sosial, tengok movie, buat editing sikit-sikit tu semua tak ada masalah. Mungkin dia ada masalah apabila kita menggunakan tenaga yang tinggi untuk dalam bagi phone ni. Contohnya kita bermain game dekat phone ni. Untuk game dia tidaklah terlalu bagus, kerana overall untuk setting pada setiap game dia hanya support mid setting saja. Dia tidak boleh pergi tinggi daripada tu. Mungkin sebab smartphone ni dibuatkan dengan chipset yang mid range yang biasa, iaitu Snapdragon 680 yang bersaiz 6 nanometer. So untuk dalam game dia mungkin ada limitation sikit, tetapi overall boleh je main, cuma kena lowkan dia punya setting grafik. So okay. Serba sedikit kelebihan yang ada pada phone ni. Untuk kekurangan mungkin tak banyak saya rasa untuk phone ni, memandangkan harganya yang ditawarkan agak berpatutan. Tetapi kadang-kadang phone ni dia ada bug tau. Dia macam bila kita turn on dark mode, dia hitamkan sekali dengan phone tu. Macam tulisan tu dia hitamkan sekali. Tetapi saya sudah ubah, so tak ada masalah lagi. Mungkin saya dah update MIUI yang agak latest yang pada baru sekarang. So masalah tu tak ada dah. Pada mula-mula saya beli dulu memang ada masalah tu. So pada sekarang memang tak ada dah. Dah soft. So itu je lah saya rasa yang kekurangannya. So itu sedikit yang saya ingin mengkongsikan. Anda boleh dapatkan smartphone ni untuk jadikan sebagai phone raya korang ke, sebab phone ni kan baru lagi kan, latest. So okay, berbaloi. Ataupun kalau korang rasa spek yang ditawarkan ni agak biasa-biasa, korang boleh ambil Redmi Note 9S Redmi Note 11S yang menggunakan chipset more powerful and kamera yang lebih bagus, iaitu dengan sensor 108MP jika dibandingkan dengan yang Redmi Note 11 ni, iaitu 50MP saja. So dari segi kamera dan chipset ada perbezaan dekat situ, yang mana Redmi Note 11S menggunakan MediaTek Helio G96 kalau tak silap saya. So kalau nak the best of the best dalam line up Redmi Note 11 series ni, anda boleh mendapatkan Redmi Note 11 Pro 5G Plus tu, yang berharga lebih kurang RM1,499. So dengan harga tu dia agak
dia dikategori sebagai mid-range premium. So tidak boleh compare dengan smartphone ni. Untuk tanda harga tersebut, anda boleh dapat smartphone flagship yang berpatutan. Contohnya budget flagship yang mampu menjalankan permuah dan dengan setting yang sangat tinggi. Contohnya Poco F3 dengan tanda harga 1599 ataupun 1499, anda boleh beli smartphone yang mempunyai performance yang sangat baik. Compare dengan Redmi Note 11 Pro 5G Plus tu, dia agak baik prestasinya, tetapi tidak boleh tandingi performance yang ada pada smartphone flagship. So itu je lah yang saya ingin kongsikan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.